warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar satu kitab, yakni kitab fikah. Kita sambung apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang lepas tentang babul ghusl, tentang mandi. Pada hari ini kita akan sambung faslun furudul ghusl, fardu mandi. Kata-kata fardu digunakannya sebenarnya kalau kita terjemah dalam bahasa kita menjadi arkanul ghusl, cuma digunakan kata fardu. Beliau mengatakan fardu al-ghusl atau furudul ghusl ithnan, ada dua. Yang pertama adalah an-niyyah, niat. Ka'an yanwiya al-junubu raf'al janabah. Maknanya kalaulah namanya orang yang dalam keadaan junub, maka dia mandi dengan niat untuk mengangkat janabah. Wal haid, atau mungkin wanita yang haid atau nifas misalnya, dia niat untuk mengangkat haid. Atau setidaknya kalau kita niat, maka al-ghusla al-wajib, atau niat saja kita mandi wajib. Biasa kita kan, bahasa kita mandi apa? Mandi wajib. Dah cukup lah, niat tu sudah mencukupi. Ini bahasa orang dewasa begitu. Mandi apa? Mandi wajib lah. Jadi ulama memberikan begitu sehingga dia menjadi bahasa kita. Jadi itu menjadi niat kita, mandi wajib lah cukup. Sebab kalau satu-satu kadang-kadang kita ada mewajibkan kita mandi kerana untuk istibahah solat, kerana kita selalu keluar sesuatu. Jadi mandi niat, apa bisa mandi? Susah nak niat. Jadi menjadi bahasa kita menjadi senang. Jadi al-ghuslu al-wajib, mandi wajib dah. Itu niat. Oleh itu kata Syekh Nawawi, walau nawa al-ghusla al-mafrud, mandi yang diwajibkan atau mandi wajib dah cukup. Oleh itu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa an-niyyah itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kalau kita niat mandi, kena muqtarinan, bersama-sama dengan anggota tubuh badan kita. Yang mana satu saja? Syekh Nawawi menjelaskan mana-mana sahaja tubuh badan kita, sama ada atas, bawah, tangan,
mana-mana saja, kerana semuanya dinamakan sebagai tubuh atau badan. Oleh itu kata beliau, sawaun kana min asfalil badan au a'lahu, dari bawah ke bawah itu mana? Kaki ya, biasa kita masuk. Awasatihi lianna al-badana atau lianna badanal junubi kullahu ka'udwin wahid. Berarti semuanya ini seolah-olah satu tubuh. Jadi kalau mandi itu, Ustaz ajar mandi di sebelah sini dulu, kepala dulu atau kaki dulu. Syekh Nawawi menjelaskan mudah sahaja, mana-mana sahaja yang nak mula. Mungkin tangan dia dulu, sok sejuk tak pasal. Mana-mana. Yang penting ketika niat itu diniatkan bersamaan dengan mana-mana anggota tubuh yang kita nak cuci. Itu salah satu rukun mandi. Lalu yang kedua adalah ta'mimul badani. Maksudnya adalah yang secara zahirnya adalah menyiram, meratakan seluruh badan kita bilma, dengan air. Berarti maknanya kalaulah tadi dikatakan al-badan daripada atas juga badan, tengah juga badan, bawah juga badan, berarti maknanya daripada atas lagi sampai ke bawah kena settle semua kena. Wa yajibu isalul ma ila ma tahtal ghurlah. Ini yang perlu mendapat perhatian. Ustaz, kalaulah mandi itu adalah mandi wajib, saya ni barulah masuk Islam, tak sunat lagi, so macam mana? Kan biasa di ujung daripada apa namanya kemaluan itu ada apa namanya kulit. Dikatakan wa yajibu isalul ma ila ma tahtal ghurlah, di bawah daripada kulit itu kena dibasuh. Kenapa? Li'annahu zahirun hukman wa in lam yadhhar hissan. Sebenarnya asalnya adalah hanya kepala yang kita nampak sekarang yang dah sunat. Ya. Secara hukumnya, walaupun dia tidak nampak. Oleh itu, macam mana caranya? Seolah-olah kalau kita belajar dalam qaidah al-fiqhiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hukum asalnya sunnah itu, khitan itu adalah sunnah. Tetapi kerana ketika mandi wajib di bawah daripada itu kena dicuci juga, kena dicuci juga, seolah-olah kalau begitu khitan, kalau orang yang nak mandi wajib menjadi wajib. Ini susah. Kita mungkin mandi, Ustaz macam mana kalau masuk bola sekali dia, nah, kita tidak pegang semua benda kan. Kita tak tahu ternyata di bawah tu kena dicuci juga. Jadi kalau alhamdulillahnya zaman kita sekarang ni zaman moden, baby baru lahir pun dah nak khitan ke tuan, boleh khitan. Atau setidaknya umur sekolah rendah, nak masuk sekolah rendah ni kak, apa nak masuk sekolah rendah ni, so macam mana khitan dulu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang sudah tua-tua sudah, alhamdulillah. Oleh itu perlu mendapat perhatian. Ini maknanya kalaulah ada di antara kalangan kita, mungkin sesetengah kita, ada saudara kita yang baru masuk Islam, kalau diminta begitu, kita kena jelaskan beberapa hukum hakam ini. Sebab memang kena mendapat perhatian. Oleh itu, di antara sunnah-sunnahnya yang kita perlu mendapat perhatian adalah semestinya adalah ghuslu al-adha.
kita kena mencuci kotoran. Kita nak mandi, ya, kalau ada kotoran di tubuh badan kita, kena hilangkan terlebih dahulu. Barulah kita mandi wajib. Begitu juga, ya, amma al-ainiyah. Tapi kalau seandainya najasa, itu adalah al-ainiyah. Nampak? Allati la tazulu bidzalika, yang kalau hanya sekali sahaja dibersihkan tak hilang. Fa izalatuha qabla al-ghusli syartun. Maka menghilangkan kotoran yang ada itu menjadi syarat. Walaupun tadinya hanya menghilangkan saja, senang. Tapi kalau seandainya najisnya adalah mughaladhah, najisnya mughaladhah, ini agar kita sama-sama belajar, kita tak tahu. Fa ghasluha bi ghairi tartibin aw ma'ahu qabla istifa'is sab'i la yarfa'u al hadath. Ya Allah. Kalaulah kita terkena najis mughaladhah, lalu saja kita cuci tidak sesuai cara mencuci dan membersihkan najis itu, ada salah satu yang tertinggal, lalu kita mandi, tak sah mandi. Jadi kena betul-betul dibersihkan betul-betul. Jadi ini kena mendapat perhatian. Jadi hilangkan terlebih dahulu semua yang ada. Sama ada mungkin baki atau kotoran-kotoran yang ada di tubuh badan kita, atau di kemaluan kita, atau di mana-mana sahaja yang ada, bersihkan terlebih dahulu. Lalu ada satu pelajar bertanya dengan saya, Ustaz, so macam mana kalau nak mandi sekarang, Ustaz, atau nak wudu sekarang, ya, di dalam rumah kita, bukan tempat mandi, itu tanah juga. So macam mana, Ustaz? Boleh ke tak boleh, Ustaz? Mandi je lah, tak ada lagi tempat. Di rumah kita juga. Jadi kita kena mandi juga, bersihkan. Dia di sebelah tandah kita tu memang kadang-kadang ada, namanya kalau istilah orang Arab tu adalah al-hamam. Itu beza. Tapi di rumah kita semua standarnya bilik mandi ada sekali. Jadi macam mana kalau seandainya ada najis, katalah setelah berhubungan dan lain sebagainya, bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan, setelah dibersihkan barulah mandi, niat mandi. Baik, itu kena semua tubuh badan. Biasanya yang perlu mendapat perhatian juga, kata Syekh Nawawi, adalah di telinga kita, ya, telinga kita, mungkin kita tak perasan sebab dia ni melipat. Jadi di dalam yang sini, ini kena. Ya. Oleh itu, beberapa saranan ulama, ada dia terkena wuduk lah terlebih dahulu. Rasulullah mengajarkan kita wuduk terlebih dahulu, kerana ketika itu kita masuk telinga. Kadang-kadang kita mandi dulu. Kata Ustaz, mandi sebelah kanan dulu, Ustaz, 3 kali gitu. Rasa ada yang terlewat. Apa? Telinga. Ini perlu mendapat perhatian. Ini di dalam, sebab dia yang lipat. Di bagian lipat-lipat. Kadang-kadang kita tidak berdiri, asal ada baldi kat situ, lalu kita asyik duduk sahaja, sehingga kaki kita ni terlipat. Kaki kita terlipat. Kena perhatikan.
Sekarang ni senang, mandi atas ada kan. Kalau kita semua di taman ni selalu ada yang shower macam tu. Kecuali yang sudah dipasang semula yang boleh angkat sendiri lagi lebih dekat. Jadi kita nak gosok senang. Ini perlu mendapat perhatian. Itu adalah rukun mandi. Dua. Yang pertama an-niyah, juga ta'mimu badan bil ma. Basuh seluruh tubuh badan. Kalaulah belum sunnah, itu yang tadi diingatkan. Kalau belum sunnah, maka yang ada kulit tu kena dibasuh. Ini pembahasannya sebenarnya dalam, cuma saya tidak baca, nanti terlalu lama. Baik, kita sambung pada syurutu al-wudu. Faslun fi syuruti at-taharah atau syurutu al-wudu. Dikatakan di sini adalah syarat wudu. Tapi sebenarnya syarat wudu ini juga adalah syarat mandi. Jadi dua. Jadi kalau disebutkan di sini adalah syarat wudu, sebenarnya juga adalah syarat mandi. Jadi tadi sudah pembahasan tentang ghusl, rukunnya, syaratnya apa? Tentang mandi tadi. Begitu juga dengan wudu. Asyaratun, ada 10. Yang pertama adalah al-Islam. Niat mandinya kena orang Islam. Jadi orang kafir tidak ada kewajiban dia mandi. Begitu juga dengan dia kena Islam. Yang kedua adalah at-tamyiz. Tamyiz. Yang ketiga adalah an-naqa. Naqa ini adalah bersih. Naqa daripada apa? An-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Dia bersih daripada haid dan nifas. Lalu bagaimana Ustaz niat mandinya kalau orang yang sedang haid? Ya. Niat mandinya itu mandi biasa. Ya. Mandi biasa. Jadi bukan niat mandi yang mandi wajib tadi. Jadi maknanya di sini an-naqa, dia kena bersih daripada haid dan nifas. Yang selanjutnya adalah an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati. Dia kena bersih juga dari sesuatu apa? Yang menghalang sampainya air kepada kulit. Biasa kalau perempuan ada guna. Sekarang ni di apa nama buku ada letak apa namanya warna-warni. Ada warna-warni. Apakah itu nanti menghalang sampai air atau tidak? Saya dulu tak cek lagi apa namanya bahan. Dia menghalang air atau tidak. Yang pasti bahawa kena bersih daripada apa? Amma yamna'u wusulal ma'i ilal bashara. Kulitnya semua kena. Kulit. Ini kulit semua. Ya, pastikan kulitnya kena. Yang kelima adalah alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Ini perlu mendapat perhatian. Semestinya tidak ada di anggota tubuh badan kita yang sesuatu itu dapat merubah air. Apa maksudnya merubah air? Airnya adalah air suci yang mensucikan. Kita dah bahas dah sebelum. Lalu kesilapan kita di mana Ustaz? Kesilapan kita adalah kita guna sabun ketika kita mandi wajib. Atau kita guna shampoo. Mandi sekejap. Ada harum dah. Kita tak tahu. Oleh itu kenapa? Kerana sabun dan shampoo itu merubah
mau ubah air dan sifat air. So macam mana caranya Ustaz? Kita ni nak keluar lah. Kalau begitu mandi wajib terlebih dahulu. Settle mandi wajib, guna shampoo sekejap, lalu guna sabun. So kita mungkin tak selesa. Okay. Oleh itu mandi dulu terlebih dahulu. Dah 3 kali, dah settle semua dari atas sudah 3 kali, dah habis semua tubuh badan dah kena, dah alhamdulillah selesai. Mandi wajib settle. Kalau gitu baru guna sabun. Sabun cecair ke apa ke boleh. Kenapa? Kerana sabun dan shampoo boleh mengubah air. Ya. Ribut apa? Itu yang tak boleh. Kerana asalnya dia memang mengubah air. Kerana apa? Sabun dan shampoo itu mengubah air. Ini kena mendapat perhatian. Kita belajar betul-betul. Ustaz senang tak? Senang. Mandi terlebih dahulu, selepas itu baru guna shampoo, baru guna sabun. Asbab nak pergi office lah, berangkat ni sebelum subuh lagi. Tu. Tadi tak tidur, tu dia. Oleh itu kena mandi. Mandi terdahulu bersih. Tapi mungkin kita rasa tak sedap, betul tak? Mungkin ada aroma tak sedap dan lain sebagainya. Sehingga kita akan guna sabun. Jangan segera guna sabun. Selesai semua mandi baru kita guna sabun. Kenapa? Alla yakuna 'alal udwi, di atas tubuh badan kita ma yughayyirul ma. Tadi kalau diletak dulu sabun atau shampoo, asal kalau kami dulu di pondok, kalau kami nak pergi mandi, tak bawa sabun, tak bawa shampoo, asbab apa? Habis diminta oleh kawan sebelah. Ada shampoo tak? Minta sebelah. Tak boleh. So shampoo letak mana? Ambil, letak kat sini. Dulu kami di pondok macam tu. Bawa sabun cecair, letak je di atas apa namanya. Minta, sabun. Alhamdulillah sedap ni minta. Kalaupun kita yang 1 biji tu, ada sabun tak? Ada. Wing. Kongsi. Cuba kita bayangkan begitu. Jangan sampai ada di antara tubuh badan kita yang mengubah apa? Air atau sifat air yang tadinya asalnya adalah apa? Baik, itu yang kelima. Yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyatihi. Al-ilmu bi fardiyatihi. Kita tahu dah tentang kefarduannya. Jadi maknanya fardu wudunya apa? Ya. Fardu wudu tu apa? Sunanul wudu yang mana? Lalu fardu mandi ni mana? Sunan mandi ni yang mana? Ustaz katanya fardu mandi 2 je. Gitu ya. Niat dengan seluruh tubuh badan. Yang lain sunnah. 3 kali, lalu kita kena gosok. Kalau tak buat gosok juga. Yang penting tak mimah, tahu mana yang fardu-fardunya, mana yang sunnah-sunnah. Ustaz sudah belajar, Ustaz, alhamdulillah. Berarti kena tahu dah. Tapi lupa lagi, alhamdulillah, ada yang dilupakan kerana pernah belajar. Masalahnya tak pernah lupa, Ustaz, karena tak pernah belajar. Syukurnya kita lupa. Kenapa? Pernah belajar. Berarti maknanya kita kena belajar lagi sehingga ingat balik. Lupa lagi, belajar lagi. Gitu. Kerana perbahasan tentang fikah semuanya sama. Jadi maknanya kita hari ini baca kitab ni, nanti kitab yang lain perbahasannya sama. Maknanya kita akan terus belajar. Itu alhamdulillahnya. Ada yang dilupakan. Maknanya pernah ada yang diingat. Nah, sekarang alhamdulillah, masih ingat lagi kah? Alhamdulillah. Kalau sudah lupa, alhamdulillah pernah ingat. Baik. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Ini yang mungkin kita kena, karena kita dah belajar.
jangan sampai atau tidak boleh meyakini satu yang fardu dari fardu mandi atau fardu wudu, ya. Ada sesuatu yang sunnah. Sunanul wudunya apa? Kita kena tahu sunanul wudu. Lalu sunnah mandinya apa? Tadi belajar ya, fardu mandi Ustaz. Fardu mandi dulu ya. Alhamdulillah senang nak ingat. Niat dengan seluruh badan kena air. Okey, alhamdulillah. Yang lain sunnah. Itu kena tahu. Sawa'un i'taqada anna af'alahu kullaha furudun, semuanya fardu dianggapnya, au i'taqada anna fihi fardhan wa sunnatan, atau ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang fardu. Wa in lam yumayyiz ahaduhuma 'anil akhar, walaupun tak tahu dah mana yang wajib mandi, ada mana furudul mandi, ya, atau furud wudu, tak tahu. Ini untuk orang awam. Ini adalah untuk orang awam. Lalu bagaimana orang yang alim pernah belajar? Itu di sana. Ini baru belajar. Sebelum ini pernah belajar di sekolah ke, di camp ke, pelatihan sehari ke. Bagaimana dengan yang alim? Tapi darajah saya belum alim, darajah saya sebagai muta'allim, orang yang belajar. Tak apa, pernah belajar. Amal alim wa huwa man ishtaghala bil fiqhi zamanan. Zamanan itu berarti maknanya ya, satu tempoh tertentu, pernah belajar. Macam mana? Fala budda fihi min tamyizi faraidihi min sunanihi. Kena tahu dah mana yang fardunya, mana yang sunnah. Istilahnya tahu dulu yang fardunya, berarti bagi yang lain adalah sunnah. Senang kan? Jikalau seandainya sebelum ini kita bahas tentang furudul wudu, misalnya dimulai dengan niyat, lalu muka, itu semua sampai yang terakhir, itu semuanya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah furudul wudu. Bagi yang lain berarti Bismillahirrahmanirrahim, membasuh tangan terlebih dahulu, semuanya adalah sunnah. Umum itu berarti sunnah. Yang perlu kita tahu sudah adalah yang wajib, yang lainnya adalah sunnah. Baik, itu yang ke-7. Yang 8 adalah al-ma'u at-tahur. Syarat daripada wudu atau syarat mandi adalah air yang mensucikan. Makanya tadi Ustaz, kalau air yang mensucikan jangan sampai ada di tubuh badan kita masih ada kekal yang merubah air yang tadi mensucikan. Baik, yang ke-9 adalah dukhulul waqti. Ya. Dukhulul waqti. Ustaz, macam mana maksudnya dukhulul waqti? Ini bagi orang yang selalu daimul hadas. Daimul hadas, mungkin ada yang istihadah, isteri kita ke, anak kita, perempuan ke, yang istihadah. Ini dawamu apa? Al-hadas. Atau kita sedang di hospital, tunggu sampai masuk waktu. Itu juga dengan wudu. Ustaz, saya di hospital, biasa apa namanya, kena disambung, kita nak kencing, semuanya disambung, alat semuanya dengan alat semuanya. Takkan ada tuan nak masuk waktu solat copot, tidak kan? Kekal kat situ. Kekal kat situ, betul? Maknanya jangan berwudu sebelum masuk waktu. Nah, sekarang ni kat hospital ada televisyen biasa. Ada tak? Yang masuk hospital ini tak ada. Mudah-mudahan semua sihat, InsyaAllah.
Maknanya kalau sudah maksud Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu asar. Begitu setiap waktu solat dan kita sedang dirawat di hospital yang kemungkinannya kita dalam keadaan dawam al-hadath, barulah kita ambil wudu. Itu syaratnya kena masuk waktu. Ustaz, tadi saya masih wudu lagi. Saya tadi masih wudu. Dulu ayah saya masuk hospital 9 hari. 9 hari. Semua di call, semua anak call, balik. Saya sedang mengajar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dalam dewan mengajar student. Call, mak call. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya mak, ayah masuk hospital. Ayah masuk hospital. Ya. Okey, baik. Saya akan balik. Macam mana kata doktor? Kata doktor, only Allah knows. Kita dah duduk. Itu last semester. Last semester. Ketika last semester, saya kata kelas habis hari Jumaat. Saya kata dengan mak, mungkin hari Sabtu saya sampai flight. Mungkin tak jumpa dengan ayah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya isytiharkan kepada pelajar semuanya, pada hari dimaklumkan semua masuk kelas. Sama ada awak ada kelas lain, masuk kelas, saya hanya nak beritahu hak untuk pemeriksaan sahaja. Semua pelajar datang, saat mana, lalu saya pause. Okey, ini adalah hak untuk pemeriksaan. Lalu selepas tu saya call kawan saya, ambil saya di dalam kelas. Flight terus. Lalu ayah saya ketika itu menggunakan apa? Pampers. Lalu dia wudu, ambil untuk solat. Jadi ketika adik sampai, dia semakin sehat. Akak sampai, semakin sehat. Orang tua memang begitu. Dengar anak sampai, sehat. Okey, Akbar dah sampai dah. Landed. Dah sampai. Okey. Sehat. Hari itu tetamu yang datang, dia kata terima kasih datang. Itu hari Rabu. Hari Rabu, seingat saya hari Rabu. Saya di call hari Isnin, tidak hari Selasa. Hari Rabu saya flight. Sebab flight hanya 2 kali sahaja dalam sehari, tak dapat hari Selasa. Pada hari Rabu itu saya flight. Ketika itu dia guna pampers. Kata, tadi ayah dah wudu dah. Ya, tak apa, ganti pampers mula. Ganti pampers mula sama macam mana? Ambil wudu lagi. Gitu. Ya, sudah ambil wudu lagi. Begitu juga ketika melaksanakan sama-sama haji, dia guna pampers. Dia guna pampers, setiap masuk waktu solat barulah ambil. Begitu selanjutnya. Maknanya kena dukhulu al-waqt. Untuk siapa? Untuk yang dawamu al-hadath. Soal kita sudah tua semua. Mudah-mudahan sempat menunaikan haji selama masih kuat. Ayah saya Mekah ini panas. Kaki dia pijak sahaja jalan hitam, kita tak tahu kalau kakinya sudah macam terbakar. Kita tak sedar, kita nak naik bas. Allahu Akbar walillah. Kita nak turunkan daripada wheelchair. Kalau dia berdiri, salah kita dah selepas itu panggil doktor. Ini orang yang ada ilmu al-hadz. Lalu yang ke-10 adalah al-ashir al-muwalat. Begitu juga kena adalah keturunan. Ini adalah juga bagi orang lidah ini al-hadath. Maka untuk 2 orang ini, untuk yang daimu al-hadath, orang yang selalu dalam keadaan hadas, kena tunggu. Ya, kena tunggu. Kalaulah seandainya kita punya sakit di luar ni, kena guna pampers, mungkin 1 hari kita
kena pastikan bahawa kalau nak ambil wuduk kena masuk waktu. Kita bersihkan terlebih dahulu baru kita ambil wuduk. Begitu juga dengan kalau wanita yang istihadah, bersihkan dikit baru selepas itu ditutup semua. Tutup semula, mungkin dengan apa namanya pembalut wanita ada, silakan digunakan. Okey, baik. Itu adalah syurut al-wudu. Baik, kita masuk ke fasal yang lain. Faslun tentang ini, tentang apa namanya, menjelaskan tentang hadas. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain min qubulin aw dubur. Sesuatu keluar daripada kubul atau dubur. Keluar, ini sampai di situ dulu. Keluar sesuatu daripada apa? Kubul atau dubur. Bentuknya apa? Rihut. Oh, yang keluar ternyata angin. Sama ada ya, keluarnya daripada mana? Angin itu daripada depan, min kubulin atau duburin, daripada depan ataupun belakang. Ada ke yang daripada depan? Perempuan. Biasanya adalah perempuan. Ketika dia duduk nampak ada keluar angin, nampak dari depan ke dari belakang? Dari depan. Maknanya kita kena ajar pada keluarga kita macam tu, satu-satu. Angin ternyata ada dari depan, ada dari belakang. Sama ada kubul ataupun dubur. Maka ini apa namanya? Namanya adalah al-fusak. Kalau kita kata kentut. Ulama membahas tentang ada yang bersuara, ada yang tak bersuara dengan sebutan nama yang berbeza. Ada yang bersuara, ada tidak bersuara. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil hadath. Ditanya tentang hadath, faqala fusa'un aw qurab. Sama ada kalau kita sebut ada kentut. Semuanya kentut, suara dan suara bahasa kentut saja. Itu pertama adalah apa? Rih, angin. Angin. Au ghairuhu, atau selain angin. Yang keluar daripada dua jalan tadi, sama ada angin, au ghairuhu, atau selain daripada angin. Bentuknya ainan au rihan. Sama ada bentuk ainan, berbentuk sesuatu, atau rihan. Tahiran au najisan. Bersih atau tidak bersih? Macam mana sah? Kadang-kadang kita tertelan siling. Keluar sebenarnya. Yang keluar siling. Ada tak keluar siling? Ada kecil-kecil lah sah. Sekarang dah besar ni tak juga. Betul? Tapi kalau keluar satu, tak ada kan? Kalau seandainya RM100 keluar, tak ada. Kalau kecil-kecil dulu, tapi kalau kecil-kecil ada siling, dia tertelan ke apa, keluar semua. Berarti tadi yang keluar siling tadi itu najis atau tidak? Najis. Jadi maknanya ulama dah bahas sampai situ. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jafan au rutban, kering dah yang keluar tu, ataupun basah, samanya. Bahkan sampai dikatakan kadudatin, ya,
ya, akhrajat ra'saha wa in raja'at. Macam cacing ke apa. Sebab biasa ada kita cacing pada apa namanya, kalau kita yang keluar daripada apa namanya, kita kena minum ubat apa. Mungkin anak-anak tu budak-budak. Dah tua-tua ni sihat semua saya insya-Allah. Kalau budak-budak tu kadang-kadang ada. Kerana saya pernah rasa macam tu, pernah sakit. Jadi dia macam dia keluar. Dia keluar, hanya keluarkan kepala macam tu, masuk semula. Wah, so dulu minum ubat je lah. Gelag-gelag, keluar semua katanya. Ada keluar sikit sahaja atau masuk semua? Ya. Cuba bayangkan. Ikan dah masuk, dah goreng dah luar tu. Ikan bawa segala senang. Ini yang keluar semuanya adalah najis. Illal mani, kecuali mani. Mani tidak najis. Mani suci. Tapi macam mana kita kena boleh solat ke terus? Kalau keluar mani kena mandi. Dia tidak wudu. Kerana terkeluar mani kena mandi. Tapi asalnya zat daripada mani itu suci. Tapi kerana terkeluar ia atau dipaksa ia keluar seperti perbahasan kita sebelum ini, maka kena mandi. Kerana mandi lebih utama. Berarti maknanya kalau maninya secara zatnya berarti dia suci. Tetapi kerana mani yang keluar kena mandi. Itu kena settle tu. Kata ustaz, mani suci sah? Ya, maninya suci. Tapi ketika dia keluar kena mandi. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah zawalu al-aql. Zawalu al-aql berarti maknanya terbatal wudunya, hilang akal. Contohnya apa? Dengan tidur. Sebab orang tidur itu hilang akal. Tak tahu kan sedang tidur kalau seandainya disembelih? Tak ada tahu. Oleh itu seolah-olah akalnya hilang. Atau orang apa lagi? Orang mabuk. Okay. Nanti maknanya orang mabuk batal. Tidur sahaja itu tidur yang tidak membatalkan kalau seandainya tidur apa? Yang tetap, yang daim. Ya, yang daim. Kadang-kadang kalau khutbah Jumat macam tadi, khutbah baru sampai di atas alhamdulillah. Wah, baru alhamdulillah tu. Ya Allah, sedap ya. Sudah sampai khutbah kedua, itu sudah komat tu ni. Aqimus solah. Kita dah berdiri. Itu kadang-kadang kita tak sedar. Gitu ya. Itu sebab waktu paling sedap untuk tidur adalah waktu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waktu khutbah. Maka kalau tidur, al-ainani wika'us fa idza namat al-ainani istatlaqa al-wika'u faman nama falyatawaffa. Kata begitu. Kalau orang yang dua mata kita ini, al-ainani, dua mata kita ini adalah pengikat kesadaran diri kita. Mata kita. Kalau kita sudah tutup kedua-duanya, begitu. Jadi maknanya bukan tinggal di lagi. Maknanya kita tidur. Jadi kalau dia tertidur, ya, maka hilanglah pengikat tadi. Maknanya pengikat kesadaran kita itu hilang. Maka kalau dia nak mendirikan solat, fal yatawadda, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Ada orang yang sangat menjaga saya tadi tidur macam mana. Alhamdulillah kalau tidurnya hanya diam sahaja.
Kalau khutbah Jumat ni kita tengok macam-macam orang itu. Dah hampir nak jatuh dah. Hantam orang sebelah. Hantam orang sebelah. Tapi insya-Allah tuan-tuan tak ada. Insya atau orang gila. Orang gila. Ini kena atau apa namanya irma apa bahasa. Pengsan. Tiba jatuh. Pum. Jatuh. Irma ke dia? Pengsan. Ada yang begitu. Ada yang satu student malam-malam saya apa namanya duduk ketika dingin lain. Tiba-tiba pum jatuh saja di tempat makan. Panggil ustaz ke masuk jin ustaz? Kata dia hanya pengsan, saya bukan masuk jin pun. Kawan-kawan semua sudah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ustaz tak bangun lagi kawan saya ni. Kata dia, kenapa saya ni kata. Dia pengsan, dia bukan syaitan masuk jin masuk. Ni kadang-kadang kita di alam kita ni memang macam-macam. Tiba-tiba ada pengsan. Ini ada bentuk penyakit yang begitu. Tiba pengsan. Dulu anak guru saya tiba-tiba dia jatuh, pum, darah keluar. Buat barisan dia jatuh, pum. Ternyata ada dia apa namanya tulang belakang memang ada yang masalah. Dicadai ayah saya, dia sakit selalu ni ustaz. Anak saya tanya dengan ayah, kata guru ngaji saya, kata selalu sakit anaknya, suruh kahwin ni. Selepas suruh kahwin tu tak sakit-sakit lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari-hari ayah dia bawa, dalam seminggu dia bawa hospital. Hospital. Apa? Dia pengsan. Tak tahu kata ayah suruh kahwin sahaja. Kahwin sehat. Anak dia sudah umur 4 tahun, ada tanda-tanda sakit kembali semula. Tapi selama perkahwinan tak sakit-sakit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Kata ayah saya khawatir macam mana nak beri minum suami dia macam-macam. Dia nak layan suami macam mana. Pening, ayah dia pening. Guru ngaji saya ketika saya kecil, di surau kecil macam. Lepas suruh kahwin, dia kahwin hari Khamis, saya kata saya flight ke KL. Saya tak hadiri perkahwinan, semua adik saya. Saya belum kahwin lagi gitu-gitu. Saya kata, awak kahwin lah. Pada itu dikatakan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardh, kecuali yang tidurnya apa yang duduknya ya. Yang tidurnya adalah macam duduk saja di atas tanah begitu, menetap sahaja. Tidak bergerak, ya. Kena begitu. Barulah tidak membatalkan wudu. Yang ketiga adalah al-iltiqa'u basyarati, ya, basyaratain boleh rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haidin. Ini bertemunya kulit lelaki dan wanita yang telah dewasa yang ajnabi tanpa penghalang. Ustaz, kalau seandainya dengan isteri Ustaz batal wudu ke tidak? Tadi berangkat nak solat maghrib, gitu ya. Lalu salim dengan isterinya, katanya kalau keluar isteri itu kena cium sini. Isteri kata cium tangannya, batal atau tidak? Gitu ya. Maksud setengah kumpulan kata tak batal Ustaz. Isteri itu adalah ajnabi. Isteri itu orang ajnabi. Oleh itu dia boleh kita berkahwin dengan dia. Kalau dia adalah mahram, haram kita kahwin dengan dia. Oleh itu isteri itu orang lain. Isteri orang lain juga namanya ajnabi. Kalau dia ajnabi berarti maknanya kalau bersentuhan dengan mereka batal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena ajnabi. Nanti kalau belajar tafsir silakan belajar tentang yang wanita-wanita yang diharamkan oleh kita berkahwin dengan siapa sahaja, itulah yang tidak batal. Lalu kalau begitu mak mertua
mertua menjadi mahram kita. Karena kita haram berkahwin dengan dia, karena kita berkahwin dengan anak dia. Berarti dia menjadi mahram. Jadi maknanya kalau selepas salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mak mertua belakang ulur tangan. Sekejap saya nak solat sunnah dulu. Kata mak mertua, ya. Tak ada masalah, kerana kita haram berkahwin dengan dia, kerana kita berkahwin dengan anak dia tetap orang lain. Oleh itu kita boleh kahwin dengan dia. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i batal wudhunya kalau tidak bersentuh. Oke, ini tidak ada isu ya. Kalau mazhab yang lain ada yang tidak membatal. Jadi salah, cuma dalam sisi mazhab Asy-Syafi'i dia kena batal. Kenapa? Kerana isteri kita adalah ajnabi. Orang lain. Baik, ya. Sudah apa ni? Habis kan? Okey. Nampaknya sudah masuk waktu Isya. Ya. Itu sebelum di akhir saya baca yang keempat, masul kubuli al-adami. Kalau kita menyentuh kubul orang, ya. Kubul yang sekitaran daripada kubul, maka batal. Au hilqati duburihi, ya. Ataupun lubang pembuangan kita nak buang, kalau kita sentuh saja batal wudu kita. Ya. Baik. Maka itulah yang kita bahas pada malam hari ini tentang wudu, ya. Dan beberapa hal yang membatalkan wudu. Baik. Hada ma darasna nahnu hadhihi al-lailah. Ini saja kita pelajari pada malam hari ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.